Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akhirnya akan bertemu dengan bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan. Cumanya pada tahun ini, tahun 2020, kita bertemu Ramadan dalam satu suasana yang menjadi iktibar bagi semua, iaitu di mana kita dikenakan dengan PKP ataupun peraturan kawalan pergerakan ataupun Movement Control Order, ya. Dan kita berbincang tentang berbagai perkara. Apakah usaha kita di bulan Ramadan sementara kita berhadapan dengan PKP? Dan sebenarnya saya yang terlibat dalam libat sama masyarakat di USIM, berhubung dengan NGO dan mereka yang memohon khidmat universiti. Saya suka untuk mengajak para hadirin sekalian kita memahami konteks sedekah, konteks infak dan juga zakat dalam suasana PKP. Ya, pertamanya, sedekah itu sendiri mengikut takrifan yang diterima ramai adalah apabila kita memberi sesuatu dengan hajat mendapat keredaan Allah SWT. Manakala infak pula, sesetengah ulama mengatakan bahawa ia adalah satu pemberian kepada yang berhajat. Kedua-dua sedekah dan infak ini sebenarnya kita kata meliputi perkara-perkara yang diwajibkan ke atas kita. Sebab itu walaupun kadang-kadang ada yang kita kata optional, kan, kita nak bagi sedekah kepada kita niatkan sedekah kepada sesiapa sahaja. Infak pula kita memberi sesuatu kepada orang yang berhajat, tetapi termasuk juga dalam kategori sedekah dan infak ini adalah perkara seperti zakat, ya, perkara yang wajib. Sebagai contoh begini, ya, kalau dalam PKP sebenarnya ramai yang keputusan bekalan, mereka yang bekerja dengan swasta umpamanya, di mana premis-premis penting ditutup. Mereka yang bekerja sebagai pemandu bas umpamanya, kerana sekolah tutup, ya. Mereka yang terlibat dalam perniagaan, kerana banyak institusi dan juga masyarakat tidak keluar bekerja. Dan termasuk juga dalam konteks ini adalah mereka daripada komuniti rentan ataupun kita kata marginalized community, ya. Sebagai contoh ibu tunggal, sebagai contoh mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau stateless people, mereka daripada komuniti LGBT, ya. Mereka daripada komuniti pelarian, pencari suaka, ya. Dan ini adalah masyarakat-masyarakat kumpulan yang kita hadapi. Jadi dalam konteks sedekah dan juga infak, kalau boleh kita sebenarnya meraihkan mereka yang amat memerlukan ini. Jadi kalau di masa-masa dahulu kita mungkin, ya, banyak infak kepada masjid dan surau yang mengadakan moreh, kan. Tapi tahun ni kita tak ada perkara-perkara begitu. Oleh kerana itu saya amat menggalakkan agar hadirin sekalian mencari komuniti yang memerlukan ni bantuan dan infak ni daripada NGO-NGO yang dipercayai. Satu lagi konsep yang saya ingin emphasize ataupun tegaskan di sini adalah di mana kita katakan tadi bahawa termasuk dalam konsep sedekah dan infak adalah perkara-perkara yang wajib. Jadi termasuk juga dalam konteks ini adalah melunaskan nafkah, ya, kepada orang yang berhak menerima. Mereka yang mempunyai tanggungjawab untuk membayar nafkah kepada isteri masing-masing ataupun bekas isteri masing-masing, ya. Kerana baru ni kita dikejutkan dengan berita bahawa terdapat peningkatan kes-kes di mana isteri ataupun wanita mengadu bahawa mereka tidak mendapat nafkah daripada bekas suami. Jadi kalaulah seorang itu merasa suatu yang berat dalam hati dia, satu yang rasa macam sempit sangat-sangat, ya, Allah dah kata, ya, dalam surah At-Talaq ayat 7, ya, di mana mereka yang memberikan nafkah kepada orang yang berhak menerimanya, suami kepada isteri, ini adalah sesuatu yang dikira sebagai sedekah dan jangan merasa sempit dengannya, ya. Dan Allah akan kita melapangkan rezeki bagi mereka yang memberi sedekah dalam bentuk nafkah kepada mereka yang berhak menerimanya. Jadi akhir kata, insya-Allah kita sama-sama menghayati
Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kita membaca Al-Quran, kita mengambil roh Al-Quran, dan kalau katakan saya ulangi baliklah ayat-ayat yang akan memberi ketenangan untuk kita berinfak dan bersedekah, ayat-ayat yang memberi kita semangat dan motivasi. Ali Imran ayat 133, ayat 134, insya-Allah kita tengok Allah dah katakan kat dalam ayat-ayat Quran tersebut ganjaran kepada mereka yang bersedekah dan berinfak. Kalau kita baca tu, kita takkan rasa macam alamak kena bayarlah, kena keluar duit lah. Seorang suami pun takkan rasa macam alamak nak kena bagi dekat ex-wife dia gini-gini kan. Sebab Allah dah jamin dalam Al-Quran, insya-Allah ya. Saya mengucapkan kepada semua hadirin yang mendengar program pada hari ini, selamat menghadapi Ramadan di musim PKP. Semoga kita mengambil iktibar yang sebanyak-banyaknya sewaktu musim PKP. Semoga kita menjadi orang yang menggembirakan orang-orang yang berhajat. Semoga kita merasa kaya dengan apa yang kita ada, dan dengan bila kita merasa kaya tu, maka tidaklah kita rasa susah nak mengeluarkan sedikit hak kita untuk kita bagi kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.